pusing je, dia nampak ada benda tengah berguling. Hai, selamat datang pada semua. Ini satu channel baru yang dipanggil E.Sen TV. So, nama aku Ijal. Jadi, konsep channel ni kiranya aku bercerita kisah seram daripada pengalaman-pengalaman yang aku dapat ataupun yang pernah share pada aku, dan aku akan share pada korang lah dekat sini. Jadi, aku harap korang enjoy, dan tanpa buang masa, jom kita mulakan. So, untuk cerita pertama aku nak sharekan tentang pengalaman daripada budak office aku sendirilah, dan aku kenalkan dia sebagai Abang Chot. So, Abang Chot bagi tahu aku pengalaman menakutkan ni terjadi masa dia kecil lagi. Dan untuk pengetahuan korang, abang dia ni, bapak dia ni seorang anggota polis tau. Jadi memang selalu pindah randah. Disebabkan urusan kerja lah. Jadi dia punya base kerja tu selalu tukar. Dan kejadian tu pula berlaku semasa bapak dia kerja dekat Bentong. Okay, dan satu family akan duduk sana lah. Dan untuk pengetahuan korang juga, rumah Abang Chot duduk dekat Bentong ni kiranya dia rumah banglo tau. Tapi bukan rumah banglo yang besar. Dia banglo kecil je, ada 3 bilik macam tu. Dan bagi aku benda tu okey lagi lah. Yang tak bestnya, dia punya rumah ni betul-betul dalam ladang getah tau. Okay, ladang getah. Lepas tu yang lagi satu tak bestnya, sebab apa? Dia jiran dah, dari segi jiran. Sebab apa? Jiran dia ni, dia bukan macam rumah sekarang. Banglo kau, lepas tu sebelah tu ada banglo jiran. Jadi untuk jiran Abang Chot ni kiranya jarak lebih kurang dalam 200 meter. So agak jauh jugalah kan. Dan kejadian menakutkan ni pula terjadi semasa dorang selepas makan malam tau. Jadi lepas makan malam ni kiranya Abang Chot dia cari abang dia dorang tau. Dia cari dekat ruang tamu tak ada, dia cari kat depan tak ada, dia cari kat bilik tak ada tau. Jadi dia pun cari abang dia dekat dapur. So bila Abang Chot sampai kat dapur, dia nampak abang dia daripada tingkat dapur tu, kiranya dia nampak abang dia dua orang lari daripada luar. Bila sampai dekat pintu dapur, dah masuk dalam, so kiranya Abang Chot ni dia nampak abang dia ni, dua orang ni dalam keadaan cemas. Jadi Abang Chot tak fikir banyak masa tu, tak fikir benda yang ni lah menakutkan. So dia ingatkan abang dia cemas ataupun dalam keadaan penat atau mengah kan. Mungkin sebabkan diorang tengah main. Jadi dah sampai kiranya abang dua orang dia ni dah sampai kat dapur ni, dia pun pergilah kat abang dia. So dia ingat abang dia tengah main lah kan. So dia nak join. Jadi bila sampai, abang dia dua orang ni pergi tarik dia tau, dekat tarik Abang Chot ni sampai ke luar pintu dapur tau. So sebelum tu aku nak bagi tahu rumah dia ni jenis segi empat. Jadi dia bermacam ni lah. So pintu dapur sini, kiranya dekat hujung ni, hujung, kira jenis yang hujung ni lah. Kat situ, masa Abang Chot dengan dua orang abang dia berdiri dekat dapur, luar dapur tu, pintu dapur tu, diorang nampak ada satu benda yang dia bukan dalam keadaan berdiri. Dia macam keadaan tengah mencangkung tu. Tapi dalam keadaan mencangkung tu, diorang nampak benda tu tengah macam ni banyak kali. Jadi Abang Chot masa tu tak tahu. Untuk kawan-kawan, sebab dia kecil lagi, jadi dia tak tahu apa perasaan takut. Dia tak tahu benda menakutkan tu macam mana. Jadi abang dia dua orang ni mungkin dah tahulah apa benda tu, cuma nak kepastian, tapi diorang tak berani. Dan dia suruh Abang Chot ni pergi ke hujung rumah tu untuk tengok benda tu, apa benda tu. Jadi Abang Chot tanpa fikir panjang, dia terus pergi kan sampai ke hujung tu. Dan bila sampai ke hujung tu, benda tu tak ada apa-apa kat situ. Dan Abang Chot dia patah balik, dia bagi tahu kat abang dia tak ada benda pun dekat sana. So kosong. Bila Abang Chot pusing lagi sekali, dia nampak benda tu lagi sekali mengusik macam ni dekat ujung rumah tu. Jadi jarak dia tu lebih kurang dalam 10 meter jugalah dia punya jarak tu. Dan kali kedua, abang dia suruh Abang Chot bawa kayu untuk ketuk kepala orang tu ataupun benda tu. Jadi Abang Chot lepas tu dia ingatkan kakak dia tau. Sebab apa? Sebelum dia cari abang dia dua orang ni, dia nampak kakak dia pakai telekung. Masa tu nak semayang lah kan. Mungkin dah lepas semayang tu, kiranya akak dia ni kira ajak diorang ni main lah kan. Jadi bila dah pegang kayu, dia pun jalan sampai ke hujung, nak ketuk je, benda tu hilang lagi sekali.
Lagi sekali Abang Chok dia patah balik ke dua orang abang dia. Dan kali ketiga Abang Chok dengan dua orang abang dia nampak lagi benda yang sama juga mengusik macam ni. Okey. Dan kali ketiga ni dia tak, orang kata, abang dia dua orang ni tak suruh lah Abang Chok pergi sekali lagi. Tapi diorang terus menjerit, dua orang abang ni. Tapi yang si Abang Chok ni pun ikut sekali, menjerit, takut. Dan bila dah takut tu, diorang pun berlari lah rumah, bising-bising apa semua kan. Jadi ayah dengan mak Abang Chok ni tanyalah kenapa kan. Jadi bila dah ayah dengan mak dia tanya, abang dia beritahu yang diorang nampak gula-gula. Okey, gula-gula dekat luar. Jadi dalam keadaan cemas apa semua, bapak dia suruh tutup pintu dapur, suruh tutup semua tingkap tau. Okey, dan tutup pintu depan, lepas tu kena kunci pagar. So untuk peranan ataupun yang kena buat untuk kunci pagar ni abang dia tau. So abang dia nak tak nak terpaksa juga pergi untuk, kiranya keluar je daripada pintu rumah tu, terus pergi ke pagar tadi nak kunci. Tapi masalahnya, tak tahulah, mungkin sebab benda tu nak kacau ke, ataupun memang betul ada masalah ke, mangga tu susah nak nak lock. Okey, nak lock. So bila dah keadaan macam tu, abang dia pun rasa cemas lah. Rasa macam benda tu patut kejap tapi dia rasa lama. Okey. So bila tengah usaha nak kunci pagar tu, tiba-tiba dia dengar ada satu benda bunyi tau dekat luar, dekat belah tepi dia. Okey. Tapi bunyi tu macam buah kelapa jatuh. Tapi macam aku cakap tadi lah, kan rumah Abang Chok dia duduk dekat dalam kawasan ladang getah. Jadi memang rumah dia tu, kawasan rumah memang tak ada apa-apa kelapa pun. Bila dia dengar tu, dia terus fokus untuk kunci. Bila dah settle je, dia nak pusing, lepas dalam 2 langkah 3 langkah macam tu, dia mungkin sebabkan dia nak tahu jugalah apa benda yang bunyi daripada belah tepi tadi kan. Dia pusing je, dia nampak ada benda tengah berguling pergi ke arah dia. Okey. So bila dia nampak benda tu berguling, dia terus cabut lari lah. Okey, dia cabut lari masuk dalam rumah, dia pun cerita kat ayah dengan mak dia. Dia nampak benda dekat luar, benda tu berguling pergi ke arah dia. So jarak dia pula kiranya tak adalah betul-betul sebelah kan, tapi dia jarak tu lebih kurang dalam 5 meter macam tu. So 5 meter tu dia boleh memang nampak clear lah. Si gula-gula tadilah yang pusing tu. Jadi bila dah dengar macam tu, bapak dia terus kunci pintu rumah. So dalam keadaan dah lepas kunci pintu rumah apa semua tu, diorang tengah bapak dia ni tenangkan lah anak-anak dia kan. So jangan risau apa semua kan. So bila kakak dia pula nak pergi ke bilik untuk tuntut tingkap, masa dia nak sampai ataupun dia dah sampai dekat depan pintu tingkap, dia nampak ada satu benda tengah berdiri kat luar tingkap bilik dia. Untuk korang, tingkap dia bukan tingkap macam jenis sekarang ni. Dia tingkap yang macam tingkap sekolah tu. Dia jenis yang tolak atas, tolak bawah kan. So kebayangkanlah, tingkap tengah terbuka. So dia nampak memang clear benda tu tengah berdiri kat luar, dalam keadaan berdarah, dalam keadaan mata merah, memang tengah pandang kakak dia. Kakak dia memang tak tutup tingkap lah. Dia terus berjerit, berlari keluar ke ruang tamu tadi, tempat diorang kumpul satu family ni. Cerita kat ayah dia, kat mak dia, bagi tahu apa benda dia nampak kat luar dalam keadaan menangis tau. Takut kan. Jadi bapak dia pun masuk bilik nak tutup tingkap tu, memang tak ada benda lagi lah. Memang kosong macam tu lah. Dia tutup tingkap. Jadi dah keluar balik pergi ke ruang tamu tu, dia tenangkan semua anak-anak dia apa semua, adik-beradik ni kan. Jadi tengah tenang tu, so diorang decide lah, bapak dia decide untuk satu family ni tidur dekat satu bilik yang sama malam tu. Okey. Dan untuk korang, Abang Chok ada 6 orang adik-beradik, tambah mak dia, tambah bapak dia, so 8 orang dalam satu bilik malam tu. So diorang tidur kat situ pun bukannya terus tidur. Sebab apa? Ada gangguan lagi lah. Abang Chok bagi tahu sebab apa, dekat bumbung ada benda berjalan, meloncat-loncat macam tu lah, bunyi daripada bumbung lah. Dan diorang memang tak boleh tidur malam tu.
Diorang boleh tidur, asalnya Abang Cak bagi tahu dia tidur pun dalam pukul 5, pukul 6 macam tu baru boleh tidur. Dan besoknya kiranya bapak dia ni kira baca lah ataupun buat pagar dekat rumah supaya tak ada gangguan lah. Tapi alhamdulillahnya kejadian yang jadi malam tu tak ada sampai yang kena rasuk tau. Sebab apa bapak dia pun risau juga kalau anda kata ada kena rasuk, sebab apa nak minta tolong tu susah sikit. Telefon tak ada, jiran jauh. So nak cari orang tengah-tengah malam ni agak susah sikit lah masa diorang duduk kat bentong tu. Jadi bagi aku lah benda ni dia mungkin benda tu salam kenal ke apa, sebab kan diorang satu family kan dah baru duduk dekat kawasan bentong kan. Jadi bagi aku lah cerita ni memang agak menakutkan tau. Sebab masa Abang Cok cerita kat aku, time tu dekat office tau, time tu siang, aku dah boleh rasa meremang tau dia punya takut tu. Tapi aku tak tahulah korang macam mana. Itu saja cerita aku untuk kali ni. So anda kata korang nak bagi apa-apa feedback tentang video ni, korang terus komen dekat bawah. Dan anda kata korang ada pengalaman benda-benda mistik yang menakutkan, korang nak share kat aku untuk aku ceritakan, korang terus DM aku dekat IG. Dan paling penting jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang aku akan post lepas ni. So aku harap korang boleh support lah channel ni supaya aku boleh menghibur dan bercerita dengan korang. So semoga kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.